Hai murid, selamat datang ke channel Cikgu. Dalam video ini, Cikgu akan membincangkan bagaimana hukum-hukum logaritma ataupun law of logarithm yang diperkenalkan kepada murid digunakan dalam menjawab soalan yang diberikan. Sebelum kita bincang bagaimana hukum-hukum yang dipelajari itu digunakan dalam penyelesaian soalan, cuba kita baca dan fahamkan apa yang terkandung dalam soalan. Okey, kita mulakannya. Diberikan log 52 adalah n. So apabila anda dapati dalam soalan itu nanti anda jumpa log 52, ia akan digantikan dengan n, dan log 53 sama dengan n. So sekiranya dalam soalan ini murid-murid jumpa log 53, so log 53 itu adalah sama dengan n. Okey, adalah dua perkara yang diberikan. Okey, seterusnya ungkapkan yang berikut dalam sebutan n dan n. So maksudnya murid-murid dikendaki ungkapkan soalan-soalan yang diberikan, okey, dalam sebutan n dan n. Bagaimana kita akan tukar kepada sebutan n dan n adalah dengan menggunakan hukum-hukum logaritma ataupun law of logarithm yang dipelajari oleh murid-murid. Okey, sekarang cikgu akan memilih soalan satu dan bagaimana kita akan menggunakan hukum-hukum yang dipelajari itu sehingga kita dapat memberikan jawapan untuk soalan satu dalam sebutan n dan n. Kita mulakannya. Cikgu salin soalan pertama. Okay, soalan pertama adalah log 56. So soalan pertama ialah log 56, iaitu base-nya adalah 5 dan nilainya adalah 6. So anda dikehendaki ungkapkan log 56 ini dalam sebutan n dan n. Sekiranya murid-murid nak sebut ataupun ungkapkan soalan yang diberi dalam sebutan n dan n, murid-murid perlu ingat bahawa murid-murid perlu mewujudkan dua, iaitu satu adalah log 52. So murid-murid perlu wujudkan log 52. Apabila anda dapat wujudkan log 52, yang itu kita boleh gantikan dengan n. Jelas? Okey, seterusnya. Iaitu sekiranya, okey, anda wujudkan. Okey, satu lagi ialah apabila murid-murid mewujudkan log 53. Log 53, maka yang itu digantikan dengan n. So maksud di sini, sekiranya soalan ini diungkapkan dalam sebutan n, maka yang diberikan ini perlu ditukarkan kepada dua-dua yang kita maksudkan tadi. Satu log 52 dan satu lagi ialah log 53. Okey, bagaimana kita akan wujudkan log 52 dan log 53 dan bagaimana? Okey, bagaimana kita menggunakan hukum-hukum logaritma? Okey, perhatikan ya. So 6 adalah sama dengan 3 darab 2. 6 adalah 3 darab 2. Mengapa cikgu perlu gunakan 3 darab 2? Okey, seperti mana yang diberikan dalam soalan, kita perlukan 3 dan 2. Kita perlukan 3 2 sebab perhatikan yang satu adalah log 53, so kita ada 3 di situ. Satu lagi adalah log 52, kita ada 21. So sekiranya 6 ini kalau kita nak tukarkan kepada 3 dan 2. 6 ini perlu ditukarkan kepada 3 dan 2. So 6 adalah sama dengan 3 darab 2. Jelas? Okey, kita teruskan. So ini adalah sama dengan log 5 3 darab 2. Okey. Sekarang perhatikan bagaimana kita tukarkan 6 itu menjadi 3 dan 2 sebab kita perlukan log 52 dan log 53. Jelas? So 6 adalah 3 darab 2. So 6 itu cikgu tukarkan menjadi 3 darab 2. Okey, sekarang kita dah wujudkan
3 dan 2. Okey, sekarang apa yang kita perlu lakukan ialah kita perlu asingkan. 3 dan 2 itu satu menjadi log 53 dan satu lagi ialah log 52. Bagaimana? So untuk asingkan dia menjadi log 53 dan log 52, maka hukum yang dipelajari dalam logaritma perlu digunakan. Jelas? Okey. Apakah hukumnya? Ya. Iaitu dipelajari log A darab N. Masih ingat tak? Di bawah hukum ini adalah sama dengan log AN tambah log AN. Itu yang cikgu maksudkan. Yang 3 darab 2 ini kita kena menjadikan 2, iaitu satu ialah log 53, satu lagi ialah log 52. Dari mana? Ya, dengan menggunakan hukum logaritma yang dipelajari. So mengikut hukum ini, ya, yang ini boleh ditulis sebagai log 53 tambah log 52. Okey, perhatikan sekarang. Perhatikan sekarang bagaimana kita tukarkan log 56 itu menjadi log 53 dan log 52. So sekarang kita berjaya wujudkan log 53 dan log 52. So sekarang kita boleh gantikan 5 log 53. Perhatikan, log 53 adalah N, manakala log 52 ya, log 52 adalah N. Jelas? So dari sini kita dapati bahawa yang ini adalah N tambah dengan N. Jelas? Iaitu log 53 adalah N dan log 52 adalah N. Jelas? So ini ialah bagaimana kita ungkapkan log 56 dalam sebutan M dan N dengan menggunakan hukum logaritma yang dipelajari. Jelas? Okey. So cikgu harap murid-murid dapat mempelajari bagaimana hukum itu digunakan dengan betul untuk menjawab soalan. Jelas? Okey, sekarang kita akan bincangkan soalan 2, iaitu akhirnya kita perlu jawab soalan itu dalam ungkapan M dan N. Okey, cikgu padamkan soalan 1 dan salin soalan kedua. Padam. Okey, salin soalan kedua. Perhatikan soalan 2. Okey, soalan 2 ialah log 58/9. Okey, perhatikan di sini dia diberikan log 58/9. Sebelum kita tukar sebutan yang diberi ataupun log 5 yang diberi itu kepada log 53 dan log 52, cuba kita gunakan iaitu hukum yang dipelajari dalam logaritma, iaitu sekiranya begini, iaitu sekiranya ialah log N bahagi dengan N adalah sama dengan log AM tolak log AN. Jelas? Okey, mengikut hukum ini, yang ini boleh ditulis sebagai log 58 tolak log 59. Jelas? Mengikut hukum ini, perhatikan ya, mengikut hukum ini, ya, yang ini boleh ditulis dalam bentuk ini. Okey? Seterusnya. Okey. Sekiranya kita nak jawab ini dalam sebutan MN, maka yang ini perlu ditukarkan kepada log 53 dan log 52. So daripada sini, murid-murid perlu tukarkan log 58 dan log 59 ini supaya menjadi log 53 dan log 52. Jelas? Okey. Sekarang kita ambil satu persatu dan bincangkan. Cikgu ambil yang pertama dahulu, iaitu log 58. Jelas? Okey, so 8 ini adalah 2 darab 2 darab 2. Okey, 48, iaitu 2 kuasa 3. Mengapa cikgu perlukan 2? Ya, sebab cikgu kata kita perlu wujudkan
Sekiranya kita nak tukar kepada M ataupun N, maka kita perlukan log 5 2 ataupun log 5 3. So di sini 8 itu boleh ditukarkan dalam 2 kuasa 2. So 8 itu boleh ditukarkan kuasa 2 sebab kita perlukan 2 di situ. So 8 itu cikgu tukarkan menjadi bentuk indeks iaitu 2 kuasa 3. So yang ini adalah sama dengan log 5 2 kuasa 3. Okey, jelas? Boleh? Seterusnya ya, kita dapati yang ini adalah mengikut hukum ini iaitu log n. Mengikut hukum ini, yang ini sama dengan n hadapan log an. Jelas? Mengikut hukum ini, maka ini boleh ditulis sebagai 3 ke hadapan log 52. Okey, praktikan di sini bagaimana cikgu berjaya mewujudkan log 52. So di sini bila cikgu nak wujudkan log 52 ini, cikgu gunakan hukum-hukum yang dipelajari di bawah logaritma. Bukan suka-suka kita tukar. Jelas? Okey, sekarang perhatikan kita berjaya tukarkan. Okey, berjaya tukarkan iaitu yang ini adalah sama dengan log 5 2 kuasa 3 ataupun 3 log 52. Jelas? Okey, sekarang perhatikan yang pertama kita dah tukarkan kepada sebutan yang kita hendaki. Okey, cuba ambil yang kedua pula iaitu log 59. Okey, sebab kita sudah ada log 52, so maka kita perlukan log 53 dan 9. So 9 itu perlu ditukarkan dalam 3, base 3, jelas? So kita dapati 9 ini adalah sama dengan 3 darab 3 iaitu 3 kuasa 2. Jelas? Sebab kita perlu wujudkan satu lagi log base 5 dengan nilainya adalah 3. Dan 9 ini boleh ditukarkan kepada 3 iaitu 3 kuasa 2. Jelas? So dari sini adalah kita dapati log 5 3 kuasa 2. Jelas? Okey. Seterusnya seperti mana kita gunakan log iaitu log n adalah n log n. So adalah sama dengan 2 ke hadapan iaitu log 53. Okey, jelas? Okey, sekarang daripada log 59 cikgu dah ubah menjadi 2 log 53. So maksud sekarang perhatikan di sini. Okey, perhatikan di sini yang ini adalah tolak yang ini iaitu log 5 3 kuasa 2 tolak 2 log 5 3. Okey, sekarang perhatikan kita dah tukarkan daripada log 589 supaya kalau nak berikan dalam ungkapan n dan n, kita perlukan log 52 dan log 53. Jelas? Okey. Perhatikan yang pertama ialah log 52. Okey, so di sini log 52 adalah n. Jelas? So di sini kita dapati yang ini adalah 3n. Okey, tolak 2. Satu lagi ialah log 53. Okey, perhatikan di sini log 53 ialah n. Jelas? So di sini adalah sama dengan n iaitu akhirnya kita dapat 3n tolak 2n. Okey, perhatikan bagaimana kita tukarkan log 58/9 ini dalam sebutan n dan n. Dan di sini bagaimana cikgu gunakan hukum-hukum yang diperkenalkan di bawah logaritma. Itu yang penting. So dalam soalan melibatkan log, yang penting itu ialah memahami setiap hukum yang terlibat dalam logaritma dan digunakan dengan betul dan tepat. Okey. Cikgu dah tunjukkan cara bagaimana kita gunakan hukum-hukum logaritma supaya akhirnya kita berjaya tukarkan ataupun ungkapkan soalan 2 dalam sebutan n dan n iaitu 3n tolak 2n. Okey? So sekarang kita padam soalan kedua dan tengok bagaimana hukum-hukum logaritma
digunakan supaya soalan 3 itu juga ditukarkan ataupun diberikan dalam ungkapan M dan N. Cikgu padamkan ya. Okey, kita padam soalan 2. Soalan ketiga adalah log 5 1/5. 1.5. Okey, ataupun 1/5. Okey, 1/5, 1.5. So bagaimana 1/5 ini kita nak tukarkan kepada cikgu kata kalau soalan ini kalau kita nak ungkapkan dalam sebutan MN, maka mesti ada log 52 dan log 53. So bagaimana kita akan tukarkan 1/5 ini dalam sebutan iaitu dalam nombor 3 dan 2, sebab kita perlukan log 53, so kita perlu wujudkan 3, dan kita perlukan log 52, so kita perlukan nombor 2. So di sini bagaimana 1/5 itu kita akan tukarkan menjadi 2 dan 3. Itu di sini cabaran murid. Okey. Sebelum kita gunakan hukum logaritma supaya ungkapkan dalam sebutan MN, baik kita tukarkan 1/5 ini dalam 3 dan 2. Okey, perhatikan ya. Okey. 1/5 adalah sama dengan 15 bahagi dengan 10. Okey, 1/4. Okey, perhatikan di sini pecahan 15 dan 10. Boleh dibahagikan dengan 5. So apabila cikgu bahagikan dengan 5, yang atas adalah 3. Apabila cikgu bahagikan dengan 5, yang bawah ini adalah 2. Okey, sekarang perhatikan bagaimana 1/5 itu cikgu tukarkan kepada 32 seperti mana dikehendaki dalam soalan. Jelas? Okey, sekarang cikgu dah tunjukkan bahagian ini bukan hukum. Bahagian ini ialah bagaimana kita akan tukarkan bentuk perpuluhan 1/5 ini menjadi pecahan ataupun darab, tak kira mana-mana, supaya kita ada 3 dan 2 seperti mana dikehendaki dalam soalan. Jelas? Okey, so sekarang kita dapati 1/5 adalah 3/2. Jelas? So ini adalah sama dengan log 5 3/2. Jelas? Okey. Perhatikan sekarang iaitu kita ada bentuk log A N bahagi dengan N. Perhatikan bentuk dia. So di sini mengikut hukum adalah sama dengan log A N tolak log A N. Jelas? So ini adalah sama dengan log 5 3. Okey, perhatikan tolak log 5 2. Jelas? Okey, cikgu padamkan yang ini sekarang. Okey, sekarang perhatikan log 53. Log 53 adalah N. So di sini kita dapati yang ini adalah N tolak. So semestinya log 52 adalah N. Okey, perhatikan di mana cikgu menggunakan hukum yang dipelajari dalam logaritma supaya yang diberikan, soalan yang diberikan iaitu log 5 1.5 itu cikgu tukarkan kepada sebutan N dan N. Jelas? Okey, so ini adalah satu lagi contoh bagaimana kita gunakan hukum-hukum logaritma yang dipelajari. Dan akhir sekali, perhatikan soalan keempat. Di sini kita akan bincangkan bagaimana sebelum kita gunakan hukum, bagaimana nombor yang diberikan di sini ialah punca kuasa 2 18. Punca kuasa 2 18 itu okey dalam sebutan kalau kita perlukan N dan N, maka perlu ditukarkan dalam nombor 3 dan 2. So maksudnya punca kuasa 2 18 itu kita perlu tukarkan supaya kita wujudkan 3 dan 2. Okey, so ini adalah cabaran dalam soalan yang keempat. Okey, cikgu padam soalan 3 dan salin soalan yang keempat. Okey, kita teruskan. Okey, cikgu salin soalan keempat iaitu log
5. Okey, punca kuasa 2 18. Okey, sebelum kita menggunakan hukum logaritma, di sini yang penting ialah sebelum kita guna hukum, kita perlu tukarkan punca kuasa 2 18 itu menjadi tukar dalam sebutan 3 dan 2. Sebab apabila kita tukarkan 3, kita ada log 53. Apabila kita tukarkan kepada 2, kita ada log 52. Apabila kita ada log 53 dan log 52, maka kita boleh tukarkan ia dalam ungkapan M dan N. So di sini yang penting ialah bagaimana punca kuasa 2 18 itu kita tukarkan kepada 3 dan 2. So yang ini sama dengan kalau murid-murid masih ingat set, masih ingat tak? Apabila murid-murid belajar set, di bawah set itu yang ini cikgu ada ajar. So 18 ini ialah 9 darab 2. Jelas? So yang ini kita faham mengikut di sini iaitu N adalah sama dengan set M ataupun punca kuasa 2N punca kuasa 2N. Okey? So sekarang cikgu tak akan gunakan perkataan set, cikgu gunakan punca kuasa 2. Okey? So di sini perhatikan punca kuasa 2 M darab N adalah punca kuasa 2 M darab punca kuasa 2 N. So 18 ialah 9 darab 2 sebab daripada 9 kita boleh wujudkan 3. Okey? So yang ini ialah punca kuasa 2 9 darab dengan punca kuasa 2. Okey? So yang ini ialah punca kuasa 2. So kita dapati bahawa punca kuasa 2 9 adalah 3 darab dengan punca kuasa 2. Jelas? Boleh. Tetapi masih ingat tak murid-murid apabila kita tulis punca kuasa 2 dalam bentuk indeks? Dalam bentuk indeks, iaitu kalau ianya adalah punca kuasa 2A, kita akan tulis A kuasa 1/2. Ini masa kita belajar indeks. Masa belajar indeks. So punca kuasa 2A ialah A indeks 1/2. Maka punca kuasa 2 adalah 2 indeks 1/2. Jelas? Okey, so yang ini sama dengan 3 darab 2 indeks 1/2. Boleh? So sekarang cikgu dah tukarkan punca kuasa 2 18 itu supaya tukar jadi 3 dan 2. Jelas? Bagaimana? Ini semua kita dah belajar semasa bahagian set. Okey, bila kita belajar bahagian set. Jelas? Okey. Sekarang cikgu berjaya tukarkan punca kuasa 2 18 dalam sebutan dalam nombor 3 dan 2. Boleh? Okey, sekarang kita padam ini semua. Okey, so adalah didapati bahawa adalah sama dengan log 5. Perhatikan di sini, iaitu 3. Okey, cikgu dah tunjukkan langkah kerja, tapi kita salin langkah kerja dia satu persatu, iaitu punca kuasa 2 9 darab 2, iaitu log 5 punca kuasa 2 9. Okey, di sini darab dengan punca kuasa 2. Jelas? Okey. So yang ini adalah sama dengan log 5 punca kuasa 2 9. Mengikut hukum ini, mengikut hukum NN, iaitu sama dengan log AN tambah dengan log AN. Mengikut hukum ini, so yang ini adalah tambah log 5 punca kuasa 2. Okey? Tadi kan cikgu dah tunjuk punca kuasa 2 9 ialah 3. So yang ini ialah log 5 3 tambah dengan cikgu dah tunjukkan yang ini iaitu log 5 2 1/2. Jelas? Okey, daripada sini adalah sama dengan log 5 3 tambah 1/2 bawah ke hadapan. So 1/2 log 5 2. Okey. So sekarang perhatikan bagaimana cikgu berjaya tukarkan log 5 punca kuasa 18 ini ke sebutan log 5 3 dan log 5 2. So sekarang kita dapati log 5 3 adalah N.
Log 53 adalah N. So di sini perhatikan. So log 53 adalah N tambah 1/2. Log 52 adalah N. Okey, ataupun kita ada tambah N/2. Okey. So perhatikan bagaimana kita boleh tinggalkan dalam bentuk begini ataupun bentuk begini. Dua-dua adalah sama. Jelas? So sekarang perhatikan bagaimana cikgu tunjukkan langkah kerja, cara penyelesaian. Yang penting sekarang ialah bagaimana kita mengubah nombor-nombor yang diberikan dalam 4 soalan ini kepada angka 3 dan angka 2. Mengapa? Sebab dalam soalan ini sekiranya diungkapkan dalam sebutan M dan N, maka kita perlu wujudkan log 53 dan log 52. So di sini nombor 3 dan 2 diperlukan. So sebab itu cikgu tunjukkan dalam setiap soalan bagaimana nombor yang diberikan itu kita tukarkan kepada log 53 dan log 52 dengan menggunakan hukum-hukum logaritma ataupun law of logarithm yang dipelajari. Okay, so sekiranya murid-murid berpuas hati apa yang cikgu terangkan dan bagaimana hukum-hukum logaritma itu digunakan dalam penyelesaian soalan, berikan thumbs bagi cikgu. Jika anda perlukan lebih banyak video penerangan seperti ini, pastikan anda subscribe channel cikgu. Kita akan jumpa dalam satu lagi video. Terima kasih.